Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar perkongsian beberapa perkara ataupun beberapa video saya akan buat secara ringkas. Antara benda yang persoalan yang dibincangkan dalam usrah dengan Puan Fin Jamal dengan rakan-rakan serta followers beliau adalah tanggapan di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan seseorang itu di syurga dan di neraka. Lalu apa tujuan kita hidup kalau begitu? Jadi antara yang justify kepada statement begini ataupun bisikan-bisikan begini adalah Abu Lahab dan isterinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan beliau dan isterinya dalam neraka. Lalu apakah tujuan kita hidup kalau kita sudah ditetapkan kesudahan? Okey, bagi menjawab isu ini, kita perlu jelas terlebih dahulu tentang beza ketetapan Allah dengan pengetahuan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebut tentang mereka dalam syurga, mereka dalam neraka. Ya, tidak dijelaskan siapa, kerana Allah Ta'ala bercerita secara umum tentang Ashabul Jannah dan Ashabul Nar. Dan apa yang Allah Ta'ala paparkan daripada kisah penghuni syurga dan kisah penghuni neraka menunjukkan Allah Maha mengetahui segala apa yang berlaku daripada dahulu, sekarang dan masa depan. Bukanlah bermaksud Allah telah menetapkan seseorang itu di syurga dan di neraka. So ada beza antara pengetahuan Allah yang disebut dalam Quran tentang masa depan. Ya, saya ulang, pengetahuan Allah tentang masa depan yang diberitahu dalam Quran. Pengetahuan tu pengetahuan yang benar dari masa depan. Adanya orang dalam syurga, adanya orang dalam neraka. Tidak disebut siapa, tetapi disebut tentang keadaan mereka di sana dan ciri-ciri orang yang sampai ke sana. Dan tidak boleh sepatutnya difahami sebagai Allah menetapkan seseorang. Allah sudah menetapkan. Kerana bila kita kata begitu, dia adalah kenyataan yang tidak tepat pada menjelaskan konsep keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi ganjaran. Kerana apakah faedah sekiranya kenyataan itu dipegang kepada ayat-ayat seperti faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Oleh itu, barang siapa yang mau beriman, maka dia berimanlah, dia akan mendapat ganjaran beriman. Maka barang siapa yang mahu kekal kufur, kekallah kufur, dia akan mendapat ganjaran daripada kekufurannya. Al-Quran di merata-rata tempat jelas dan tegas menyatakan bahawasanya seseorang itu di dunia ini diberikan pilihan untuk taat atau maksiat. Ya, dan Allah menegaskan di banyak tempat di dalam Al-Quran, setiap pilihan ada akibat. Setiap tindakan ada akibat. Sebab itulah 17 kali sehari kita baca Maliki Yaumiddin, adanya hari pembalasan. Kerana pembalasan itu berkadaran dengan pilihan yang dibuat. Seseorang yang banyak melakukan amal soleh, maka insya-Allah dia akan mendapat rahmat Allah. Itu jelas di banyak ayat Quran, di mana amal soleh inilah yang mudah-mudahan menyebabkan kita ke syurga. Kerana dengan kita mendapat rahmat Allah, kita ke syurga. Amal soleh yang banyak adalah untuk mendapat rahmat daripada Allah untuk ke syurga. Dan dengan seseorang itu melakukan maksiat, tidak pernah bertaubat, maka dia mengundang murka. Lalu Allah memberikan keadilan kepada orang-orang begini dengan ganjaran neraka. Na'udzubillah. Jadi beza tu antara pengetahuan yang pasti dari masa depan dengan apa yang disebut sebagai ketetapan. Jadi kita kena fahamlah Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Ma'adallah, lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi beza makhluk dengan Khalik adalah kita tak tahu benda akan datang. Kita boleh ramal macam-macam tentang masa akan datang, tapi Allah itu bukan makhluk. Masa itu makhluk, Allah bukan makhluk. Masa makhluk, Allah Khalik kepada kita dan kepada masa. Lalu masa ni menundukkan dirinya kepada Allah. Jadi antara maksud masa menundukkan diri kepada Allah, maknanya tak ada benda tentang masa hadapan,
tentang kesudahan sesiapa sahaja termasuk kita, melainkan sudah dalam pengetahuan Allah, termasuklah Abu Lahab dan isterinya. Sudah dalam pengetahuan Allah kesudahan diorang. Dan Allah Ta'ala beritahu dengan tujuan dalam suratul Masad. Allah Ta'ala beritahu dengan tujuan dalam suratul Masad, iaitulah tujuan itu bagi memberitahu Nabi sudah tidak perlu lagi memfokuskan dakwah memulai hari ini. Dakwah bermula secara terus terang kepada Abu Lahab dan isterinya, kerana suratul Masad mengajar kita bahawasanya kedua-duanya itu akan mati nanti dalam keadaan kekal kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana terbukti, suratul Masad adalah bukti di mana Allah Ta'ala pengetahuannya benar. Bukan Allah menetapkan. Kenapa? Kerana Abu Lahab dan isterinya punyai berpuluh tahun atau berbelas tahun untuk menunjukkan ayat Quran tentang neraka kepada dia dan isterinya itu salah. Dengan cara dia syahadah, dengan cara dia berkata dia beriman. Kerana beriman dan mengikuti Nabi ini tidak akan menyebabkan seseorang itu kena ke neraka. Tapi tak ada satu detik dan tak ada satu saat pun Abu Lahab kata begitu. Tak ada satu detik dan tak ada satu saat pun Ummu Jamil melafazkan iman kepada Allah dan Rasulullah. Ya, jadi kenapa mereka tidak melafazkan iman? Bahkan tidak pernah mereka berkata, lidah kami terhalang, kami nak beriman, tiba-tiba lidah kami kelu. Kami nak beriman kepada Nabi, tiba-tiba badan kami tak boleh bergerak. Tidak pernah mereka lafazkan begitu. Lau nasha'u latamasna ala a'yunihim, lau nasha'u lamasakhna ala makanatihim. Tidak pernah berlaku tiba-tiba mata mereka buta. Mereka hidup sehat walafiat sampai ke hujung hayat. Tetapi memilih untuk kufur kepada Nabi sampai hari yang terakhir, tidak beriman. Jadi ini menunjukkan pengetahuan Allah yang benar tentang kesudahan seseorang. Allah mengumumkan kepada Abu Lahab, kepada Nabi tentang Abu Lahab dan isterinya ada tujuan. Dan kepada kita Allah tidak mengumumkan. Kenapa? Kerana ada tujuan kita. Sebab kita diuji Allah di dunia ni untuk diuji. Kalau semua keputusan dah diberitahu, maka terbatallah tujuan penciptaan, iaitulah untuk menguji. Jadi antara ujian ini adalah kita kena beramal dan kita tak tahu apa keputusan. Hasilnya adalah kita menagih rahmat, kita memohon Allah Ta'ala akan memberikan rahmat. Tetapi satu perkara kita pesan pada diri kita dan semua, jangan sangka buruk pada Allah. Sentiasa meyakini Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, berharap kepadanya dan banyak keselawat pada Nabi supaya syafaat Nabi itulah yang akan membantu kita. Ya, jangan putus asa dengan beranggapan itu dan ini kononnya saya ni tak boleh berubah, lalu ketetapan Allah barangkali kepada saya adalah neraka, naudzubillah. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.